Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Jom pada sesi kali ini kita pasak sejarah bersama dengan cikgu untuk bab 634 iaitu ancaman komunis dan pengisytiharan darurat. Dan untuk sesi pada kali ini, cikgu akan sentuh fokus kita terhadap 6.2 iaitu ancaman komunis di negara kita. Jadi dalam sesi ini, cikgu akan cuba menerangkan kepada kamu mengenai ancaman komunis yang berlaku di negara kita ni. Ancaman komunis di negara kita ni bermula bila adanya gerakan komunis antarabangsa yang telah menganjurkan dua persidangan di Kolkata, India. Yang pertamanya adalah persidangan Kongres Belia Asia yang berlangsung pada 19 hingga 25 Februari 1948. Ini yang pertama. Dan yang keduanya ada persidangan Parti Komunis India yang diadakan pada Mac 1948. Jadi ada dua persidangan ni yang dibuat di India. Parti Komunis Melaya ni sebenarnya dia telah menghantar wakilnya di dalam persidangan tersebut. Dua persidangan di atas ni lah. Dan mengikut melalui persidangan tersebut, kita lihatlah di mana di sini pengikut komunis kawasan yang dijajah, maksudnya termasuk kita lah, tanah Melayu pada waktu ni lah, telah digesa supaya memperhebatkan perjuangan menentang kuasa imperialis. Ini hasil daripada persidangan ni lah. Maka pengikut komunis ni telah digesa untuk memperhebatkan perjuangan mereka untuk apa? Menentang kuasa imperialis. Jadi, ekoran daripada ini, satu jawatan kuasa eksekutif pusat PKM, Parti Komunis Melaya ni, telah mengambil keputusan untuk melancarkan perjuangan bersenjata. Itu satu. Dia nak melancarkan perjuangan bersenjata. Dan yang keduanya, mereka nak menubuhkan Republik Komunis di Tanah Melayu. Ini hasillah daripada keputusan yang diambil dalam jawatan kuasa eksekutif pusat PKM. Dan bila mereka mula melancarkan perjuangan bersenjata, di sinilah menyebabkan nanti akhirnya British telah mengisytiharkan darurat di Tanah Melayu. Hasil daripada bila British telah mengisytiharkan darurat ni telah menyebabkan PKM telah bertindak dengan melumpuhkan ekonomi. Sebab dia tahu kalau dia lumpuhkan ekonomi dia akan dapat menjejaskan British. Kemudian selain daripada dia melumpuhkan ekonomi, dia juga telah merosakkan infrastruktur, terutamanya yang melibatkan sistem pengangkutan dan perhubungan. Dan akhirnya kita lihat dia juga mengancam keselamatan rakyat. Ini kita tengok tindakan komunis ni yang kita lihatlah nanti yang banyak membawa kesengsaraan lah kepada rakyat kita. Kita akan lihat dengan lebih lanjut lagi nanti mengenai pengisytiharan darurat dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh PKM. Jom kita tengok untuk pengisytiharan darurat dahulu. Untuk pengisytiharan darurat, trigger dia bermula pada 16 Jun 1948 apabila di sini komunis telah membunuh 3 orang pengurus ladang Eropah di Sungai Siput, Perak. Jadi 3 orang pengurus ladang Eropah ni telah dibunuh dan 3 orang tersebut ialah Arthur Walker yang merupakan pengurus ladang Apil, kemudian John Ellison yang merupakan pengurus ladang Pinsun dan pembantunya iaitu Ian Christian. Ini 3 orang kita kata pengurus ladang yang telah dibunuh oleh komunis. Dan hasil daripada situ, Sir Edward Jane yang merupakan pesuruhjaya tinggi British di Tanah Melayu pada waktu ni telah mengisytiharkan darurat. Bila Edward Jane mengisytiharkan darurat, maka undang-undang darurat pun diisytiharkanlah. Dan undang-undang darurat ni diisytiharkan di 2 kawasan ni iaitu satu di Perak dan 2 di Johor. Tapi tak semua kawasan lah pada peringkat awal ni. Dan dia hanya diisytiharkan kalau di Perak, hanya diisytiharkan di Ipoh dan Sungai Siput saja. Manakala di Johor pula, kawasan yang terlibat ialah Muar, Keluang, Kulai dan Pelentok. Ini 4. Jadi campur 2 dengan 4 jadi 6 lah. 6 kawasan yang telah diisytiharkan darurat pada waktu ni. Tapi esoknya 17 Jun 1948 kita lihat undang-undang darurat ni telah diperluaskan dan dia dah meliputi keseluruhan
Perak dengan Johor. Jadi seluruh kawasan Perak dengan Johor sekarang berada dalam keadaan darurat. Dan esoknya pula, pada 18 Jun 1948, Undang-Undang Darurat ni telah dikuatkuasakan secara rasminya di seluruh Persekutuan Tanah Melayu. Okey, itu pengisytiharan darurat lah yang telah diisytiharkan oleh Pesuruhjaya Tinggi British, iaitu Sir Edward Gen di negara kita, hasil daripada pembunuhan 3 orang pengurus radang Eropah di Sungai Siput, Perak. Jom sekarang kita lihat pula apa tindakan komunis ni. Walaupun undang-undang darurat ni dikuatkuasakan di seluruh tanah Melayu, sebenarnya komunis ni dia tetap juga meneruskan aktiviti menggugat keamanan dan kestabilan negara kita pada waktu ni. Jadi apa yang komunis buat ni, dia cubalah untuk mencetuskan huru-hara lah terhadap tanah Melayu. Dan apa yang mereka lakukan, mereka bertindak dengan melumpuhkan ekonomi, sebab dia tahu ekonomi akan menjejaskan British pada waktu ni, dan kemudiannya merosakkan infrastruktur, mengancam keselamatan penduduk dan juga pasukan keselamatan. Jom kita tengok dulu tindakan komunis yang pertama. Okey, yang pertama, apabila British ni dia cuba melumpuhkan ekonomi, sasaran dia adalah menjadikan kawasan Lombong, Biji Timah dan Ladang Getah ni sebagai apa? Sasaran utama dia untuk melemahkan ekonomi British. Sebab apa? Sebab dia tahu kalau dilumpuhkan kawasan Lombong dengan Ladang Getah ni, secara tidak langsung kita kata ekonomi British akan lumpuh. Dan sasaran mereka ni dilakukan sejak undang-undang darurat tu dikuatkuasakan. Contohnya, pada tahun 1948 hingga 1956, komunis telah menyerang 80 lombong biji timah di Perak, Selangor dan Negeri Sembilan. Dan komunis juga telah merosakkan pokok getah, kilang estet, rumah asap, rumah kongsi, kedai dan juga sekolah serta membunuh pekerja. Malah kita lihat, tindakan yang dilakukan oleh komunis ni secara tak langsung telah menyebabkan ramailah pekerja lombong dan juga ladang ni dia menderita, dan selain daripada itu nyawa mereka juga turut terancam. Ini terlihat tindakan komunis dari segi apa? Melumpuhkan ekonomi. Sebab dia tahu bila dia dapat lumpuhkan ekonomi ni, cara tidak langsung dia dapat melemahkan ekonomi British pada waktu ni. Yang keduanya ialah komunis cuba merosakkan infrastruktur. Okey, di sini dia sabotaj kemudahan asasnya, terutamanya yang melibatkan pengangkutan dan perhubungan. Okey, bagaimana dia buat? Okey, yang pertama kita tengok dia cuba mengebom, merosakkan dan mengalihkan landasan kereta api. Ini menyebabkan kereta api tak dilalulah kat situ, ataupun kalau kereta api lalu, kereta api akan tergelincir. Dan yang kedua, dia menembak dan membakar kenderaan yang melalui jalan raya. Jadi menyusahkan penduduk pada waktu ni. Dan yang ketiga, telah mensabotaj kemudahan telefon dan telegraf dan juga telah merosakkan paip air. Ini antara tindakan yang dilakukan olehnya. Selain daripada itu, komunis juga telah menyerang pekerja am. Di mana pekerja am ni dia bertugas untuk membaiki jalan raya, memasang paip air, membina sistem pengairan, pekerja yang menjalankan penyelidikan di tapak skim hidroelektrik. Ini semuanya kalau tengok diserang oleh komunis. Jadi secara tak langsung kita lihat yang melibatkan penduduk tempatan ni telah menjejaskanlah kehidupan harian kita. Itu yang kita kata tindakan komunis ni kita nampak di situlah banyak menjejaskan kehidupan masyarakat tempatan. Okey, kemudiannya kita lihat tindakan yang ketiga, iaitu mengancam keselamatan rakyat. Jadi kita lihat di sini, apa yang komunis buat di sini ialah mereka ni kalau kita lihat, dia bertindak ganas terhadap penduduk. So bila dia bertindak ganas ni secara tak langsung, dia mengancamlah keselamatan rakyat. Malah apa yang telah dilakukan oleh komunis ni, seperti dia telah mengugut, mensabotaj, telah menyerang, melakukan kekejaman, menganiaya, menculik, merampas dan membakar harta benda dan membunuh penduduk yang enggan bekerjasama. Ini kita kata, ini apa yang dilakukan oleh komunis ni.
Jadi kalau kita lihat ni memang agak kejam lah sampai membunuh penduduk yang enggan bekerjasama dengan dia. Contoh kita lihatlah satu peristiwa yang berlaku di Kampal Perak di mana pada 5 Julai 1949 komunis telah mencampakkan bom tangan di Shim Circus. Akibat daripada perbuatan komunis ini telah menyebabkan 46 orang cedera parah manakala 4 lagi terkorban. Jadi inilah kita kata di mana kita lihat apa yang dilakukan oleh komunis pada waktu ni banyak memberi kesengsaraan dan penderitaan kepada penduduk. Kan sebab apa? Sebab ni mengancam keselamatan penduduk. Maksudnya penduduk ni tak selamat ketika komunis ni sedang mengganas ni. Okey, kemudian yang keempat pula kita boleh lihatlah di mana komunis juga turut mengancam pasukan keselamatan. Okey, apa yang komunis buat? Di sini kita lihat komunis ni, PKM ni disasarkan pasukan keselamatan dan juga menyerang balai polis. Contoh yang paling jelas yang cikgu rasalah yang kamu boleh ingat ataupun pernah tengok cerita Bukit Kepong kan. Bukit Kepong tu kita lihatlah itu di mana peristiwa yang membuktikan ataupun yang menunjukkan balai polis telah diserang oleh komunis. Dan kenapa PKM ni sasarkan pasukan keselamatan? Sebab apa? Bila dia sasarkan pasukan keselamatan, dia berjaya menyerang pasukan keselamatan ni, ini secara tak langsung akan dapat mencetuskan keadaan huru-hara. Dan bila keadaan huru-hara berlaku, secara tak langsung juga ia dapat menunjukkan apa? Ketidakupayaanlah kerajaan dalam melindungi keselamatan rakyat. Jadi sebab tu kita tengok kenapa PKM ni ataupun komunis ni dia menyerang ataupun dia menyasarkan pasukan keselamatan dan menyerang balai polis. Sebab apa? Nak menunjukkan ketidakupayaan kerajaan tu dalam melindungi keselamatan penduduk. Jadi cikgu boleh ulas balik apa yang kita dah sentuh di dalam topik ni. Yang pertama ialah pengisytiharan darurat yang dilakukan oleh kerajaan apabila berlakunya pembunuhan 3 orang pengurus radang Eropah tu. Jadi bila adanya undang-undang darurat diisytiharkan di negara kita pada waktu tersebut telah menyebabkan pergerakan masyarakat pun jadi terbatas. Jadi penduduk nak bergerak ke sana ke sini pun ada sekatan dan sebagainya, menyebabkan menyusahkanlah kita kata rakyat pada waktu ni. Dan kita lihat pula kepada tindakan komunis seperti melumpuhkan ekonomi, merosakkan infrastruktur, mengancam keselamatan rakyat dan mengancam pasukan keselamatan ni. Secara tidak langsung, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh komunis ni banyak membawa kepada kesengsaraan dan penderitaan penduduk. Selain itu, kita ni rakyat Malaysia ni kan, kita mestilah memastikan bahawa keamanan negara kita ni terjamin dengan kita tidak terlibatlah dengan sebarang anasir-anasir luar yang boleh menggugat kepada kestabilan negara kita. Okey. Jadi setakat tu je yang cikgu boleh kongsikan dengan kamu pada hari ini. Cikgu harapkan apa yang cikgu kongsikan bersama kamu akan dapat kamu manfaatkan dengan sebaik mungkin. Dan semoga usaha kita diberkati dan kejayaan milik kita semua. So sebelum tu jangan lupa ya subscribe, like dengan share. Dan sekian, terima kasih. Kita berjumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Okay, bye.